Alhamdulillah, syukur hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Salam sejahtera, salawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya dan para sahabatnya yang terpilih dan terbilang ikhlas sangat berjuang bersamanya dan mereka yang meneruskan perjuangan hingga hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam keamanan dan ketenteraman. InsyaAllah kita bicara pula hari ini dalam masa yang sangat singkat berkenaan dengan kaedah penyampaian, nak menegur seseorang, nak menyampaikan bahawa kami punya sesuatu pandangan yang tertentu, tolong dengar. Jika mereka berfikir bahawa menyampaikan sesuatu perkataan di dalam Islam itu boleh terus menerus bersifat vokal, tidak perlu ambil hati orang lain, ini aku nak cakap aja, apa aku peduli, negara, quote and quote, demokrasi yang mereka salah gunakan, maka itu sangat tidak benar. Islam, subhanallah, jika melihat, ya, kenapa Ustaz cerita Islam saja? Sebab hari ini orang suka salah gunakan. Lihat ya, bagaimana ketika Nabi Allah Musa dan juga Nabi Allah Harun alaihi wassalam, Moses and Aaron, peace be upon them, diutus oleh Allah bertemu dengan Fir'aun. Kalau dibuka sejarah, kita tahu bagaimana Fir'aun memperlakukan umat ketika itu. Bagaimana satu ketika anak-anak lelaki dibunuh semua. Ya, bagaimana satu masa Mesir, Egypt hari ini pernah akan mengalami kepupusan jantina lelaki, hingga mesyuarat pula nak buat lelaki setahun dibunuh, setahun tidak dibunuh. Ada hikmah pula. Baik, itu cerita tentang sedikit apa yang dibuat oleh Fir'aun pada umat ketika itu. Diutus oleh Allah SWT Musa dan Harun. Allah perintah pergi jumpa dengan Fir'aun. Idhhaba ila Fir'aun, kamu berdua orang pergilah kepada Fir'aun. Tapi perkataan yang kamu nak sebut dengan Fir'aun, qaulan layyina, gunalah perkataan yang lemah lembut. Ya, itu kalau Fir'aun sejahat, sezalim begitu, boleh Allah perintah dua orang nabinya yang selalu didoakan oleh Nabi Allah Musa AS, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, syukur dibicarakan lemah lembut dengan Fir'aun. Ini orang yang insya-Allah sesama muslim, sesama mukmin, ya, tahu berkenaan dengan akhlaknya, adabnya, budayanya dan duduk masyarakatnya bagaimana. Gunalah perkataan yang baik dan elok. Carilah media perbincangan yang sesuai, bukan dengan cara rosak sana, bakar sini, conteng sana, letup di sana, simbah cat sini, berhimpun beramai-ramai, berarak, bukan berarak keamanan tapi berarak kerosakan. Sambil berarak tersebut pecah cermin sana, rosak kereta sini. Ingat, kadang kita rasa kita nak buat benda yang betul, bersama dengan kita itu tusukan benda-benda yang diperjuangkan Zionis satu ketika dulu, hari ini menusuk dalam masyarakat perlahan-perlahan. Yang diperjuangkan oleh komunis masuk, oleh sosialis yang tak boleh nak bercakap secara terbuka, memasuki masyarakat yang aman damai. Nabi juga menegur umat, Nabi juga menegur orang. Tapi lihatlah hikmah di sebalik satu teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang Arab kampung, Arab tidak duduk di dalam pekan, Arab Badui, datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk masjid, dan ringkas ceritanya dia kencing dalam masjid. Ya. Apabila dia membuang air kecil di dalam masjid, ya, masjid Nabi dulu bukan macam hari ini. Di masjid Nabi kedudukannya dibina tiangnya pelepah, batang tamar. Bumbunya pelepah-pelepah daun tamar. Lantainya tanah yang suci, bersih, elok, berpasir dan berdebu. Bila dia masuk, dia terus kencing, ringkas ceritanya, ya. Dan apabila dilihat oleh seorang sahabat, khalifah yang kedua Umar Al-Faruq, dia terus memegang pedang dan dihalang oleh Rasulullah, ditegah oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, dia kencing sampai sudah. Bila ditanya oleh Umar, dia sedang kencing dalam masjid engkau, rumah Allah, engkau tak benarkan aku menghalangnya? Bagaimana Rasulullah ni? Kata Rasulullah, Allah dan Rasul lebih tahu. Dibiar dulu yang si Badawi tadi kencing sampai sudah harap tadi. Sambil dia sudah kencing, dia keluar, dan Rasulullah mengambil bejana air dan menyucikan tempat kencingnya, menjeru sehingga bersih dan hilang
Apa kita nak herannya? Macam mana boleh hilang jerus? Tanah di sana tak sama tanah di Malaysia, poros, berpasir, berdebu, jerus menyerap ke bawah hilang. Baik. Yang Arab tadi, Arab kampung tadi yang melihat Rasul buat begitu daripada dalam. Bila Rasul keluar, dia bertanya, engkau lah yang mendakwa diri engkau sebagai Rasulullah? Jawab Rasulullah, ya, akulah yang mendakwa diri aku ini Rasulullah, memimpin umat dan membawa ketauhidan kepada umat. Maka dia terus kata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku naik saksi tiada Tuhan yang layak disembah, tak boleh sembah lagi, tidak ada dah melainkan penyembahannya Allah Ta'ala wahdahu, satu-satunya esa dia, la syarikalah, tidak ada sekutu padanya, wa annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya engkau adalah yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu, hambanya, wa rasul, dan pesuruhnya. Terus Islam. Takjub Umar melihat, masuk Islam. Lalu ditanya oleh Umar, kenapa ditegar? Umar, kalau kau tadilah, begitu fikirlah, kalau dihalang oleh Umar membawa pedang, kencing boleh tahan tuan-tuan. Kencing tahan, pergi tanda tu tanda ni. Berterabu habis satu masjid Rasulullah. Kan menyusahkan Nabi nak menyucikan najis dalam masjid yang suci pun. Rasul fatanah, bijaksana. Jadi apa yang Rasul kata, jangan bangkang, jangan lawan. Apa yang Rasul kata, dia telah tahu sebab dan akibat dengan izin Allah. Jadi sekali lagi saya menyeru supaya kita bila nak menyampaikan sesuatu, nak menegur sesuatu, ada kaedahnya, ada caranya. Belajarlah lagi. Minta maaf, jangan belajar dengan sebarang, dengan istilahnya di jalanan, mengambil ilmu di jalanan, mengambil ilmu di taman ilmu, majlis-majlis ilmu, tempat berkumpulnya malaikat yang didoakan rahmat dan keampunan turun kepada orang. Bukan tempat di mana kita berkumpul untuk merosakkan orang lain, mencaci maki dan sebagainya. Tidak. Tegurlah, kerana Islam agama yang membenarkan teguran, tetapi ada akhlak dan budayanya. Ingat, Allah suruh Nabi kita tegur dengan mau'izah, dengan teguran yang contohnya baik, ada pengajarannya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau nak bermujadalah, berdebat, berbahas dengan mereka, gunakan allati hiya ahsan, iaitu dengan cara yang terbaik, perkataannya terbaik, bahasanya terbaik, air mukanya terbaik, tidak merosakkan, menjatuhkan akan maruah dan harga diri, face value orang lain. InsyaAllah bertemu lagi di lain sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ketenteraman dan keamanan untuk semua anda di sana.